Anugerah hikmah kepada Luqmanul Hakim. Surah Luqman ayat 12 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmah kebijaksanaan, serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah, dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu terpulanglah kepada dirinya. Dan siapa yang ingkar dan tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Luqman ayat 12. Jangan sesekali berlaku syirik atau menyekutukan Allah SWT. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika beliau memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan, yakni mensyirikkan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mensekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Jangan sesekali menderhaka kepada ibu bapa. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ingatlah kepada akulah juga tempat kembali untuk menerima balasan. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dalam fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka, dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Surah Luqman ayat 14 dan 15. Setiap perbuatan tetap ada balasannya. Luqman menasihati anaknya dengan berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk, sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalasnya. Kerana sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi akan segala yang tersembunyi. Surah Luqman ayat 16. Solat adalah keutamaan paling utama. Wahai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah dari melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki dan berat melakukannya. Surah Luqman ayat 17. Manusia tidak berhak sombong dan angkuh. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Surah Luqman ayat 18 dan 19. Mutiara hikmah Luqman Al-Hakim. Sesungguhnya dunia ini diibaratkan seperti lautan dalam. Ramai manusia yang karam di dalamnya. Sekiranya kamu ingin selamat, agar jangan karam, layarilah lautan itu dengan sampan yang bernama taqwa. Isinya ialah iman dan layarnya ialah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu menelan terus sesuatu makanan kerana manisnya. Dan janganlah terus kamu memuntahkan sesuatu makanan kerana pahitnya. Kerana manis itu belum tentu mendatangkan kebaikan, dan pahit itu belum tentu mendatangkan musibah. Apabila kamu ingin mencari teman sejati, maka ujilah terlebih dahulu dengan perkara yang menaikkan kemarahannya. Bila mana dalam kemarahan itu dia masih berusaha untuk menginsafkan kamu, maka bolehlah kamu ambil sebagai teman sejati. Dan sekiranya bukan demikian, maka berhati-hatilah kamu terhadapnya. Perbaikilah tutur katamu, halus budi bahasamu, dan manis wajahmu. Kerana kamu akan disukai orang melebihi sukanya terhadap orang lain yang pernah memberikan hadiah yang berharga kepadanya.
Janganlah kamu terlalu mudah ketawa kalau bukan perkara yang menggelikan. Janganlah kamu berjalan tanpa tujuan yang pasti. Janganlah pula kamu menanyakan sesuatu yang tidak ada gunanya bagi diri kamu. Dan janganlah kamu mensia-siakan harta dunia kamu. Ambillah harta dunia sekadar keperluanmu dan nafkahkanlah yang selebihnya untuk akhirat. Jangan kamu tendang dunia ini ke bakul sampah. Kelak kamu akan menjadi pengemis yang membebankan orang lain. Sebaliknya, janganlah kamu rangkul dunia ini dan meneguk habis airnya. Kerana sesungguhnya semua yang kamu makan pakai itu akhirnya menjadi tanah belaka. Janganlah kamu berteman dengan orang bodoh dan orang yang bermuka dua. Kerana mereka akan membahayakan diri kamu. Apabila kamu berteman, jadilah orang yang tidak pernah mengharapkan sesuatu daripada temanmu. Sebaliknya, biarlah dia mengharapkan sesuatu daripadamu. Jadikanlah dirimu dan setiap perkara sebagai seorang yang tidak berhajat kepada pujian dan menagih sanjungan dari orang lain, kerana ia akan menyebabkan diri kamu beroleh kecelakaan. Janganlah kamu cenderung kepada dunia semata-mata dan sentiasa disibukkan dengan urusan dunia semata-mata. Kerana kamu diciptakan oleh Allah bukan untuk urusan dunia sahaja. Sesungguhnya tidak ada orang yang lebih hina melainkan orang yang terberdaya dengan dunia semata-mata. Usahakanlah agar mulutmu jangan mengeluarkan kata-kata busuk, kotor dan kasar. Kerana kamu akan lebih selamat apabila berdiam diri. Jikalau berbicara, usahakanlah agar bicaramu mendatangkan manfaat kepada orang lain.